Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita tadabbur setengah lagi daripada ketinggalan ayat Al-Quranul Karim daripada surah Syura. Sebagaimana kita senantiasa hendak tadabbur dan nak memahami akan isi kandungan ayat Al-Quranul Karim daripada ini surah dengan cara yang detail itu, hendaklah kita itu meletakkan hati kita dengan ikhlas dan meluangkan masa kita supaya kita dapat sama-sama memahami apa isi kandungan Al-Quranul Karim dan boleh kita dapat pula ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia maupun di akhirat nanti. Setelah daripada kita dengar ayat yang ke-26, 27, insya-Allah pada pagi mulia ni kita nak mula ayat yang ke-28. Ayat yang ke-20 berapa tu? Ayat yang ke-29. Kita dengar dah ayat yang ke-27, 28. Pagi ni insya-Allah ayat ke-29 daripada surah Syura. Jadi ayat yang ke-27 tu ada royak lah. Ni kita nak sakut sikit apa yang berkenaan ayat dengan ayat tadi tu macam mana. Jadi Tuhan duk royak kata kalaulah
Allah Subhanahu wa ta'ala tu setelah daripada dia janji kata nak memperkenalkan doa bagi seseorang hamba dia kata kalaulah kami ni membukakan rezeki kepada hamba dia belaka turuk belaka hamba ikut nak tu, nescaya jadi melampaulah manusia itu di atas muka bumi ini. Jadi apabila melampau seseorang manusia di atas muka bumi ini, sebab dia melampau tu menjadi sebab kemusnahan, sebab kerugian, sebab kefasadan yang berlaku di atas muka bumi ini. Tuhan tak suka pula. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang mufsid, orang yang suka buat perkara-perkara umpama tu. Lalu dengan hikmat bijaksana Allah Ta'ala, sebab Tuhan itu bersifat dengan khabir dan basir, Tuhan royak kata, aku nak memperkenalkan doa bagi manusia semua, akan tetapi apa yang aku nak beri kepada manusia, aku nak jaga. Aku nak beri mengikut qadar yang sesuai dengan manusia itu berhajat. Tuhan wak turunkan rezeki kepada kita apa yang kita itu berhajat, sesuai dengan apa yang kita itu berhajat. Itu adalah satu rahmat daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setengah daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada manusia dan hamba, iaitu Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit. Setelah daripada manusia itu jadi keputusan, jadi putus harap kata nak hidup tu payah, susah dengan sebab kemarau dan sebagainya, Allah Ta'ala wak turunkan hujan. Kerana Tuhan wak turun tu betul molek dengan musim, dengan tepat, dengan masa. Sebab gapokah jadi aturan Tuhan tu jadi betul molek? Kerana wahwal wali, Allah Ta'ala itu adalah pengatur. Al-wali bermakna Tuhan yang mengatur, al-mudabbir yang mengatur di situ. Mengatur betul molek dengan keadaan, dengan masa, dengan suasana, dengan tepat dan sebagainya. Apabila dia meletakkan perkara itu betul molek dengan tepat dan suasana keadaan, patut layaklah kita itu pujikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama sekali Tuhan puji dirinya sendiri. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bawa datang satu nama dia, iaitu Al-Hamid, menutupkan ayat yang ke-28. Allah Ta'ala itu mustahak puji itu kepadanya dengan sebab dia sebagai wali, sebagai pentadbir, sebagai yang meletakkan perkara itu betul dengan tempat dia. Kemudian setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala duk royak kata dia ni pengatur, yang mengada, yang menjadi, yang mentadbir, yang merazki, yang merahmati dan sebagainya, Tuhan nak wari rupa daripada rupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan rupa kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan gambaran kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nak kita sebagai manusia itu boleh mengingati, boleh jadi panduman, boleh jadi asas, boleh jadi bahan untuk nak menghidupkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana iman kita berhajat pada tajdid. Tajdidul iman, makna kata nak barukan iman, pasti kena gi dengan ajaran, gi dengan wahyu Tuhan. Barulah perkara itu jadi selaras molek dengan roh kita. Kerana wahyu itu adalah makanan bagi roh, maka dengan sebab itu Tuhan kata daripada ayat ni, ayat yang ke-29, kita balik tengok dalam Quran kita tu, tengok kita dapat pahala tu, kita tengok tu. Saya katakan no,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Cuba kita perhati, dengar wi molek, wi cerak, wi jalah, wi jadi jelira molek. Tuhan ayat gapo kita. Tuhan ayat kata, dan setengah daripada kekuasaan, tandaan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setengah. Bukan semua lagi Tuhan ayat setengah. Kenapa Tuhan ayat setengah? Kerana manusia kita ni tak suka ayat habis. Kalau ayat habis jadi berasa kata biasa. Cara kita nak merayakkan satu nikmat kepada manusia, ataupun kita nak berikan kepada manusia nikmat tadi itu, kena beri beransuran. Kena tolak ansur sikit-sikit. Jangan beri semua. Kalau beri semua, nescaya manusia tak akan nampak harga. Ini adalah hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata dia nak mengemukakan ayat kebesaran dia tu kepada kita. Wa min ayatihi, dan setengah daripada ayat yang menunjuk di atas kebesaran, kekuasaan dan kepintaran milik bagi Allah Subhanahu wa taala, gapo? Iaitu khalqus samawati wal ard. Allah Taala yang menjadikan segala langit dan menjadikan segala bumi. Makna langit kita ni Allah Taala jadi berlapisan. Nisbah langit dengan manusia seumpama nisbah perabung bagi umur kita. Nisbah bagi kita seumpama rukuk bagi kita. Manusia kita ni kalau tidak ada tudung dia, rukuk bagi dia, perabung bagi dia, ia tak jadi sempurna. Alam manusia ni Tuhan jadi langit sebagai rukuk dia bagi ini bumi. Dan di langit itu Allah Ta'ala menghiaskan beberapa perkara daripada benda yang pedah bagi diri seseorang manusia. Daripada rezeki-rezeki Tuhan tercatat ada di langit kebanyakan. Dengan itu Tuhan kata, kejadian aku tu as-samawat. Kejadian aku. Berapa lapis ke langit Allah Ta'ala jadi ni? 7 lapis semua. Ada berlapis, dan di antara langit ke langit, ia ada ruang. Ada jadi renggai gitu. Dipenuhi di dalam tu, dalam ruang dia tadi itu, di antara langit pertama, langit kedua, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama para malaikat dan terutama roh-roh orang yang beriman ada di sana. Masuklah roh orang-orang yang sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai wali, sebagai orang yang mati syahid dan sebagainya, roh dia ada di langit. InsyaAllah roh kita pun akan ada di sana juga, biiznillahi ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Tuhan jadikan berapa lapis? 7 lapis. Allah rayak sendiri kata ya jadi 7 lapis, bukan kita duk kata. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Ta'ala menjadikan langit itu 7 lapis. Itu dalil kata Allah Ta'ala jadi langit itu 7 lapis. Daripada surah At-Talaq. Wal ard, dan bumi. Dan Allah Ta'ala menjadikan bumi. Bumi yang kita duduk ni Allah Ta'ala yang menjadi. Bukan dia jadi dengan sendiri, dengan tidak ada tuan yang menjadi. Tidak. Berapa lapis bumi ni? 7 lapis juga. Dalil kata bumi ni ada 7 lapis, Tuhan sendiri raya. Bukan orang lain duk pandai-pandai. Dan setiap lapis, setiapnya susun ni bumi ni, ia berlain ni keadaan dia. Maka bawah daripada bumi yang kita duduk ni, ada juga perkara-perkara yang jadi manfaat bagi manusia berbagai-bagai. Daripada air yang Tuhan buat turun daripada langit.
Wa anzalna minas sama'i ma'an fa askannahu fil ard. Allah Taala meletakkan air hak tuak turun daripada langit tak di bombing. Jadi air mata yang tawar yang boleh buat guna oleh manusia semenjak daripada dulu sampai ke sekarang ada lagi akan datang. Di bombing ni ada air dan di bombing ni ada perkara-perkara yang menyebabkan sebagai makan ni bagi manusia. Di atas bombing ni lah jadi tumbuhan yang pedah bagi manusia, boleh bertanam di atas muka bombing ni jadi manfaat bagi manusia. Ini adalah Tuhan duk royak mari ni, bukan Tuhan jadikan dengan sia-sia. Bukan mana Tuhan jadikan langit, jadikan bumi ni semata-mata jadi dengan tidak ada tujuan. Tak. Tuhan jadikan langit dan jadikan bumi untuk mengkhidmatkan kepada hamba dia sebagai manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, manusia yang mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan royak kata, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dan bombing itu umpama langit. Apa makna umpama langit? Katanya ahli tafsir, yakni Tuhan jadikan bombing ni 7 lapis juga. 7 lapis juga. Mallahu bihi alim. Allah Ta'ala itulah yang royak. Dengan ilmu dia lah yang kita kata. Baik. Setelah daripada tu, Tuhan jadikan langit dan bombing. Jadi saja-saja tak. Tuhan tak jadi saja-saja. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Hei Tuhan aku, mu tak jadi benda ni, langit bumi ni, semata-mata nak sia-sia itu bukan. Bukan Tuhan jadi gitu. Ini tepat yang kita kena faham. Setelah daripada tu, khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima. Dan barang yang batha, kalimah batha ni makna kan? Biar perkara yang Allah Ta'ala membiarkan. Allah Ta'ala lepas apa di situ? Membiarkan, biar pokok kayu itu tumbuh naik. Ada bukit bukau. Adanya gunung ganang. Adanya binatang ternakan. Dan sebagai-bagai daripada jenis-jenis perkara-perkara tersebut tadi. Zara'a, kalimah batha bimakna zara'a. Zara'a ni mana membiarkan, lepas dia. Duk naik cara dia, duk jadi hidup cara dia. Lain daripada kita masuk dalam tu ya. Manusia ni duk di antara langit dan bumi, duk atas muka bumi ni ya. Duk mana lagi? Mana masuk juga kita dalam kata wa ma batha fihima. Fihima padanya, iaitu pada langit dan bumi. Di antara tu. Daripada gapo zara'ah, hak Tuhan membiarkan, ada min dabbatin, daripada dabbah. Kalimah dabbah ni di dalam Al-Quranul Karim di sini maknanya gapo dabbah di sini? Dabbah pada asal mana benda yang boleh berjalan, benda yang boleh mengakak, benda yang boleh bergerak, itu makna dabbah pada asal. Pada asal bahasa tu, hak Tuhan guna dalam Quran tu, itu makna kata dabbah. Kullu ma yadibbu 'alal ard. Makna tiap-tiap perkara yang duk berjalan mengakak bergerak di atas muka bumi ini. Maka katanya alim ulama kita di sini, dia katakan tu. Dia kata ayat hak kata min dabbatin ini, daripada dabbah, min ni nak menyata kata gapo hak Tuhan basah, Tuhan melepaskan, Tuhan membiarkan, ada tadi itu, mengadalah, ada di antara bumi dan langit ni, berapa nama? Iaitu daripada dabbah. Maka dabbah ni katanya ulama, masuknya jenis-jenis para malaikat. Malaikat yang ada di bumi ni ada, dan ada di antara bumi ni pun ada. Dan jin masuk juga, dan manusia, dan semua daripada binatang ternak ke, di atas menyalahi rupa parah dia, berlainan bentuk ke. Kita tengok binatang berapa jenis,
rupa tak sama, sejenis daripada itik air ni pun azakumullah tak serupa dah, berbagai-bagai. Kambing, ya ada berbagai-bagai bakar dia. Jenis-jenis kambing lah, tapi berbagai-bagai bentuk ke rupa, warna-warni, dan bahasa cara bercakap manusia. Manusia itu lidah dia. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Makna kata itu adalah satu tanda kebesaran, kekuatan Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian alam. Lidah tula, tapi berlain ni cakap pe bahasa keluar tubik daripada jenis lidah tula. Kalau kita mikir situ pun pada dah kata Tuhan tu kuasa. Apa kita kena duk percaya kata Tuhan ni kuasa? Nak percaya kata hak Tuhan royak tu benar. Sabarlah sikit di atas muka bumi ni, duduk di bawah kata Tuhan. Apa hak Tuhan royak? Tuhan janji kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, apa daripada ahli syurga itu berhajat daripada Tuhan dia. Tuhan nak wi belaka, Tuhan nak turut kita hari akhirat esok. Tuhan kuasa boleh buat belaka, kita mikir. Nak we tahu kata Tuhan kuasa, apa hak Tuhan kita nak Tuhan balas we kita. Apabila kita ada perasaan tu terlekat dalam hati kita, nescaya kita boleh taatlah kepada Tuhan tu. Tuhan wari targhib wa tarhib, wari menggemarkan, menakutikan untuk nak we kita jadi basuh hati kita dengan iman. Baik. Dan tabiat dia, tabiat berlain ni juga. Orang tabiat berlain ni. Binatang ternak ke, tabiat berlain ni. Paung kayu kaya, tabiat berlain ni. Tak sama. Ini adalah gapo tu? Adalah tandaan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis dia dan bahagia-bahagia dia. Semua tadi itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai-bagai perkara tadi itu berlainnya tepat. Kalau kita tengok kambing yang ada di negara Amerika tak sama dengan kambing yang ada di negara kita. Kambing yang ada di negara Arab tak sama dengan yang ada di negara kita ataupun negara India ke sebagainya, tak serupa. Jenis air pun serupa tu, orang pun sama ya. Orang Amerika cuba kita tengok hidung dia, dia panjang tu baik mari. Kerana dia kena nyawa tu kuat sikit. Kerana gapo? Kerana udara tempat dia tu banyak ke sejuk. Tubuh dia, kulit dia tu tak sama dengan biasa, tak serupa dengan kita biasa. Ini adalah bentuk ke manusia, ia adalah manusia, tapi bentuk ke bahagia dia, jenis dia, tabiat dia tak sama. Katanya ulama nafsi, tabiat manusia ni mengikuti gapo? Suasana sekelilingi dia tu. Orang duduk tempat panas, tabiat dia panas. Orang duduk tempat sejuk, tabiat dia sejuk. Orang duduk tempat molek, tabiat dia molek. Duduk tempat tak molek, tabiat itu tak molek. Dan sebagainya daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan nak royak kita. Dengan sebab itu, ia adalah manusia, dia adalah binatang, dia adalah tanaman, akan tetapi berlain ni, tabiat berlain ni, apa nama susunnya dia berlain ni, berapa lagi bahagia dia berlain ni, berapa lagi bentuk ke dia. Ini kita kena faham. Kena faham, sebab itulah kita nak jadi tahu dengan cara jelas molek. Kita kena kaji, tengok tempat suasana tempat kita nak menanam ni, gapo yang dia naik. Sebab tempat wilayah kita. Kalau kot patah, tepi-tepi patah, tu kena bubuh buah kelapa. Kalau bahasa kita buah nyo, kena tanam di situ. Kenapa dah tu? Kalau kot biasa tempat kita tanah hak biasa ni, bubuh paung getah ke, paung kelapa sawit ke gapo ke, kena tengok tempat dia. Paung durian ke paung gapo, kena tengok tempat dia. Itu cara yang Allah Ta'ala duk royak dalam Quran ni, nak kita mikir kata semua tadi kena buat kaji supaya kita nak buat turunkan kena dengan tepat, dengan benih, dengan bahagia, dengan tabiat, dengan keadaan kena supa belaka. Ini adalah kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan nak royak kepada kita. Ini bukan benda mudah-mudah. Terkadang kita nampak yang mudah,
Nampak? Tapi kita nak baca, tengok hak Tuhan nak daripada kita. Sebaliknya Tuhan nak ayat gapo. Yang ni tepat dia. Kemudian wa ialah Allah Subhanahu wa taala. Dok royak mari banyak tadi itu Tuhan royak kata wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Apa makna wa huwa ala jam'ihim? Dan ialah Allah Subhanahu wa taala, semua hak yang dok royak tadi itu dok bawah kata Tuhan, milik ke Tuhan, kuasa Tuhan. Dia itu kuasa di atas apa? Wa huwa ala jam'ihim, di atas menghimpunkan mereka itu. Himpun dia. Himpunkan pada hari kiamat. Ai jama'ul awwalin wal akhirin wasairul khalaiqi fi sa'idin wahid. Mana Tuhan kuasa nak menghimpunkan manusia pada hari kiamat nanti. Biar nak himpun hak awal, hak akhir. Generasi hak mari awal daripada di dunia ni dan generasi hak mari akhir sekali di dunia ini, dan semua makhluk itu di tempat yang satu. Tuhan kuasa. Dia nak tarik kelik sini. Kerana agama Islam adalah agama bukan agama dunia saja, adalah agama akhirat. Orang ada Tuhan ni, mana ada Allah ni, kena pasti kena ada al-akhirah. Nak buat gapo, dia kena ingat ke akhirat gatik. Nak buat gapo, kena ingat kepada balasan gatik. Nak buat gapo, kena tengok gatik hujung jatuh nak jadi lagu mana. Itu Islam. Tiap-tiap orang boleh perasa, boleh belaka. Berasa kata nak zalim demo tu, boleh jadi. Berasa nak buat khianat demo tu, berasa nak sihir demo ni, berasa nak deraka ke demo tu, berasa ni. Perasa hasut tu ya tak boleh nak sekat situ. Tapi kita nak melaksanakan perasa kita tu nak jatuh sungguh, nak berlaku sungguh, kena tengok hujung jatuh tu dah. Ingat kata hujung jatuh kita nak jadi lagu mana apabila berlakunya sini. Kita mengaku kata Tuhan ni kuasa, Tuhan ni boleh menjadikan perkara yang kita sendiri tak boleh nak buat dan sebagainya. Kita mengaku belaka sebab kita ni orang beriman. Tapi ingat Tuhan tak ada nak situ sekarang. Nak gapo? Wa huwa ala jam'ihim. Yakni Allah Ta'ala itu kuasa nak menghimpunkan manusia dan segala makhluk di awal hingga akhir pada tempat yang satu. Himpun apa ya Allah? Kerana untuk nak hisabkan. Bila? Idza yasha'u qadir. Apabila dia kehendak, maka dia kuasa. Sebab itulah semua perkara tak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tak keluar daripada kehendak Tuhan. Dengan itu hendaklah kita gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena zalim gantung dengan Tuhan. Orang yang fakir miskin gantung dengan Tuhan. Orang yang sakit, ada keuzuran, gantung dengan Tuhan. Orang putus harapan, gantung dengan Tuhan. Orang berasa serabut, gantung dengan Tuhan. Orang berasa makan tak cukup, gantung dengan Tuhan. InsyaAllah ia akan dapat jalan keluar. Nampak tu tak? Ini makna kata wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Apabila dia kena berlaku benda tu. Sebab apa berlaku? Kerana dia kuasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni kuasa. Dan dia itu apabila dia kehendak berlakulah benda tu. Sebab dia kuasa nak buat. Apabila dia kehendak berlaku. Kita terkadang kehendak tapi tak ada kuasa, tak berlakulah moga. Itu kekuatan kita tak ada, tak serupa dengan Tuhan kita. Baik. Itu adalah ayat yang ke-29 daripada ayat apa? Ayat daripada surah Asy-Syura. Mari kita kembali klik sikit. Makna kata kita nak pergi lagi. Kembali tak kena, makna kata kita nak pergi lagi. Ayat ke-30, mari kita tengok sikit insya-Allah taala. Tuhan kata wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lagu mana pula ayat ni? Ayat ni Allah Taala nak khabar, nak royak, nak cerita kepada kita kata dalam dunia kita ni ia penuh dengan cobaan. Penuh dengan cobaan, penuh dengan benda yang Allah Subhanahu wa taala nak periksakan kita. Itu makna kata ayat yang ke-30 hak Tuhan nak royak. Lagu mana?
Ya tak keluarlah manusia kita ni daripada ayat hidup pe kita ni tak keluar daripada ayat yang ke-30 hak Tuhan nak royak ni. Lagu mana tengok? Tuhan kata wa ma asabakum, dan apa-apa jua yang menimpakan kamu, apa-apa jua yang kena kita. Kena ni makna gana? Daripada gapo gatik, benda-benda yang kita itu tak suka, tak reda, benda yang kita itu tak setuju dan sebagainya. Itu makna kata wa ma asabakum. Daripada gapo? Min musibatin, daripada musibah. Gapo mana musibah? Yakni daripada sesuatu kesusahan. Tak ada manusia yang suka kepada kesusahan, tak ada. Yang nak kepada kesenangan. Sungguh tabiat manusia nak kepada kesenangan. Tapi janganlah kita mencalonkan diri kita jadi orang yang nak duduk dengan masyarakat, duduk dengan manusia masa kita nak senang saja. Jangan buat gitu. Kenapa dah tu? Kalau kita main lagu tu, duduk lagu tu, bersikap lagu tu, kita pakai PA perangai tu, nascaya kita tak akan berjaya dalam hidup. Hal lagu mana? Orang panggil kata, duduk nak cari kesenangan saja. Apabila kesusahan, kita cabut. Ulama nafsi kata, orang pesening adalah seburuk-buruk PA perangai budi pekerti orang. Orang pesen ni adalah sehuduh-huduh PA perangai budi pekerti akhlak hak uduh sekali. Itu ulama nafsi. Dalam agama kita pun sama. Agama kita yang menamakan orang lagu ni sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala hak Tuhan jadi di kalangan manusia. Tak boleh lagu tu. Kesusahan, ya kita tak kena. Tetapi apabila kita masuk capur tangan, sama ada lapisan keluarga, lapisan masyarakat, lapisan wilayah, lapisan gapo pun, apabila kita janji kata nak pergi sekali, pergi. Susah senang pergi sekali sama. Sebab hati manusia ni dia tak tahan. Apabila dia luka, masa kita susah dapat kesusahan, orang yang duduk tepi kita ataupun orang yang duduk sekelilingi kita, dia takhalla. Takhalla ni mana? Dia cabut diri masa susah. Orang tu tak akan dapat kemanisan ukhuwah sama sekali. Islam tak sel lagu tu. Lalu Tuhan kata, wa ma asabakum min musibah, daripada kesusahan. Tidaklah tipu seseorang daripada kamu itu kesusahan. Daripada kesusahan. Gapo daripada kesusahan di sini? Tengok. Lagu mana Tuhan ayat kata, selama mana tipu oleh kamu wahai manusia daripada kesusahan-kesusahan, maka ia itu daripada kesilapan. Daripada gana? Daripada kesilapan yang kita itu berlaku. Kesilapan yang kita berlaku makna gana? Makna kata di sini al-ulama dia kata wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tu. Ingat molek kaedah di sini, ingat molek kaedah ayat Quran di sini kita kena faham molek. Kita orang Islam tak percaya kata belum daripada kita diperanakkan oleh ibu kita pernah mari dah dalam dunia. Tu bukan akidah Islam. Itu bukan faham muslimin. Ingat molek nah, orang Islam kita kena faham kena masalah ni. Karena kita duduk dalam suasana orang tak beriman, tengok TV, tengok telefon, tengok internet, tengok gapo. Lagu mana? Duk berasa kata orang dah hajar ajaran nama dalam bahasa agama kita panggil tanasukh al-arwah. Tanasukh al-arwah ni mana gana? Makna kata kita pernah hidup dah dalam dunia, kemudian kita mati gi, kita buat kebaikan, kita jadi manusia pula sekali lagi. Maka bala petaka hak tipu kita itu daripada salah kita hak dulu. Maknanya? Makna kata belum daripada kita nak hidup kali ini ni, kita pernah hidup mari dah. Itu apa panggil akidah buziyah. Akidah buzah, bukan akidah muslim. Ingat molek masalah ni. Orang sia dak panggil kata kamcat kon. Gapo kesalahan hak kita buat mari dulu belum pada ning. Ni bukan akidah kita. Ingat molek nah, kita orang hak tak ada
kuat mana pahal dalam masalah agama kita daripada orang Islam kita, kena faham molek sini, jangan kita pakai akan itu faham. Jangan kita pegang akan itu faham, kerana itu bukan faham kita. Faham orang Islam makna kata dia semenjak daripada tak ada, Tuhan menjadikan dia itu nak jadi ada, tangga mula-mula dia duduk dalam alam roh, tah belakang tu ada. Kemudian Tuhan bawa dia mari duduk dalam alam perut ibu. Kemudian sekarang kita duduk dalam alam dunia. Lagi kita akan nak pergi dalam alam barzakh, alam kubur. Lepas daripada alam kubur, kita nak pergi alam akhirat. Hak kita ada 5 alam. Orang buzat tak, ya tak ada gitu. Belum daripada yang nak mari dunia sekali ni, ya pernah mari dah dunia. Dunia ni juga. Dunia hak kita duduk ni, maka tipu gapo semua hak berlaku dengan diri dia, itu adalah kesalahan hak yang mari dunia dulu. Sekarang lah ni, dia seolah kata mari duk basuh dosa hak dia duk buat dulu. Itu bukan akidah kita. Akidah kita, hak Tuhan rakyat sini makna kan? Kata molek. Tuhan kata ana, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa makna fabima kasabat aydikum? Makna kata tidak ada perkara yang tipu akan kita daripada kesusahan, malaikat perkara itu daripada usaha tangan kita. Gapo makna usaha tangan kita di sini? Makna kata semenjak daripada kita celak mata ke atas dunia ni, akhir balik kita buat gapo kata? Kita buat molek, Tuhan balas molek. Kalau kita buat tak molek, Tuhan balas tak molek. Itu makna kata wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balas hak tak molek, maka akan tipu hak tak molek juga. Tuhan kata dalam ayat lain, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Tidak ada rancangan yang dirancangkan oleh orang yang jahat, orang yang tak molek, malaikat makan diri sendiri. Hajalah tu. Dan tidaklah ada uqubah, balasan mana-mana yang Tuhan akan jadi tipu selalu akan manusia, malaikat zalim. Tiap-tiap orang yang kerja zalim, ia akan dapat nasib dia. Zalim itu masa dia hidup ni lagi. Itu makna kata fabima kasabat aydikum. Pada gitu, itu makna fabima kasabat aydikum. Tak ada sakut paut dengan akidah buzau walaupun sikit. Dengan itu ulama kita waktu baik mai kata al-jaza'u min jinsin amal. Balasan daripada sejenis pekerjaan. Kalau mu kerja molek, Tuhan balas molek. Bila? Masa dunia ni lagi. Belum daripada mu nak dapat ganjaran di hari akhirat nanti. Kalau mu buat tak molek, Tuhan nak balas tak molek di dunia ni lagi. Belum daripada mu nak kira satu lagi di hari akhirat nanti. Tu gitu. Sebab itulah Nabi kata iyyakum wadh-dhulm. Jaga-jaga kita dengan zalim. Wattaqu da'watal mazlum. Takut olehmu akan doa orang yang kena zalim. Kita pergi zalim ke orang. Jangan kita buat sedap. Takut dia berdoa atas kepala kita, berlakulah benda tadi. Ini adalah keputusan daripada hukuman agama kita. Patut kita kena reti, kena faham. Jangan buat mudah masalah perkara-perkara tersebut. Kemudian setelah daripada tu, Allah Subhanahu wa taala kata wa ya'fu an katsir. Kalimah wa ya'fu an katsir, dan Tuhan tak mau nak ambil salah. Apa makna wa ya'fu an katsir? Makna Allah Subhanahu wa taala tak ambil salah daripada kesalahan. Ulama tafsir kata wa ya'fu an katsir, kebanyakan kita hak kita dengan hak Tuhan. Hak kita dengan hak Tuhan. Hukukul al-ilah. Hak Tuhan, hakullah. Hak kita dengan Tuhan. Tuhan tak banyak, Tuhan tak ambil salah. Tapi hak kita sesama kita, hak tu Tuhan tak beri maaf. Sebab apa? Sebab ia sakut paut dengan hakul ibad, hak bagi hamba. Misal lagu mana? Seumpama Nabi Raya alaihi salatu wassalam, Nabi kata orang yang dapatnya pangkat syahid, orang mati syahid, yang mencalonkan diri dia supaya mengangkatkan bendera la ilaha illallah di atas dasar
nak mengagungkan kalimatullahi hiyal ulia, maka dia mati di medan tu. Apabila dia mati di medan tu, maka tumpahlah darah daripada darah dia kepada bumi. Awal titik darah dia di atas muka bumi tu, ghufira lahu kullu. Makna kata diampunkan bagi dia semua dosa dia. Illa ad-dain. Malaikat, apa nama? Malaikat utang. Utang Tuhan tahu maaf. Ya mati syahid. Ya mati syahid. Tapi Tuhan tahu maaf utang. Awak apa? Kerana utang ni sakut paut dengan hakku bani Adam. Hak anak Adam. Ada apa wa ya'fu an kathir? Hak kita dengan Tuhan. Kenapa ada hak kita dengan Tuhan? Mana kata kita deraka kepada Tuhan berbagai-bagai rupa. Dengan perkataan, dengan fikiran, dengan perbuatan, dengan tu, dengan ni. Kata lagi lah. Tapi Tuhan kata, aku maaf banyak kepada manusia. Itu mana wa ya'fu an kathir. Ada apa hakku bani Adam? Hak tu mungkin kira dengan orang tua tu. Dia hutang duit orang, kena bayar. Dia kata kat orang, tuduh orang, mung kena pergi minta maaf. Mung tu apa nama, mung dia ambil tanah dia, rapah tanah dia. Hipik tanah orang, mung kena pergi minta maaf, mung kena pergi minta cara dengan dia. Sebab itulah Nabi SAW dia kata, man kana lahu haqqun li akhihi falyatahallal yaum. Siapa dia ada hak bagi saudara dia, maka hendaklah sudah di atas muka bumi ni. Sudah di atas muka bumi ni. Lianna hunak, kerana bahawasanya sana, mana hari kiamat esok, laisa lahu dinarun wala dirham. Wa innama al-hasanat was sayyiat. Mana di sana tak ada nak bayar dengan duit ke, nak bayar, tak dah. Bayar dengan kebaikan, dengan kejahatan. Habis kebaikan orang ambil daripada kita, ambil kejahatan orang tak di atas kita. Tu. Ini adalah cara mikir agama kita hak benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hak Tuhan ada ayat dalam Quran. Ni dia. Lain pada ni bukan akidah, bukan pegangan, bukan fahami Muslim yang agama kita itu aku. Nampak tu tak? Itu makna kata wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir anis sayyiat, daripada kejahatan-kejahatan. Faham tu tak? Tuhan tidak fala yujazikum 'alaiha bal ya'fu anha. Tuhan tak ambil kira hak kita duk salah dengan Tuhan ni, Tuhan tak ambil buat kira. Kebanyakan Tuhan wi maaf. Bahkan Tuhan wi maaf kebanyakan. Tak wi tulis mula dah. Sebab itulah Nabi SAW kata, man satarallahu zunubahu fid dunya, siapa dia yang Allah Ta'ala tutupkan apa nama kecacatan dia, dosa dia fid dunya, wa ghafara lahu yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan wa yaghfir lahu, akan ampun bagi dia di hari kiamat nanti. Ni keuntungan ni. Siapa dia buat dosa, kamar dia Tuhan tutup, tak ada piada tahu ke aib tu. Itu satu alamat tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tuhan kata wa ya'fu an sayyi'at wa ya'fu an katsir. Makna kan? Makna kata Allah Ta'ala akan ampun juga di hari akhirat esok. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patah main lagu mana? Ambil dana faham ni, ambil pada Allah. Allah Ta'ala kata kan? Allah Ta'ala kata dalam ayat satu lagi, Tuhan kata, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah. Walau dan jika Allah Ta'ala itu nak mengambilkan kesalahan manusia dengan apa yang mereka itu kerja. Bima kasabu ay minas sayyiat, daripada kejahatan itu, ma taraka 'alaiha min dabbah. Nascaya tak tinggal walaupun sore pun di atas muka bumi ni. Tak ada sore pun boleh jalan atas muka bumi ni. Sebab tiap-tiap orang tu ada dosa belaka, ada kesalahan belaka, ada sebagainya. Tu dia. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Tuhan memberi tempoh, masa kepada orang hak peset tu sampai masa dia. Ada hari ya Allah Ta'ala cedek siap dah bagi dia, mana ajal dia, apabila dia itu sampai ajal dia kena matilah.
Itu makna kata walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Itu maknanya gitu. Ala ma'azku daripada surah Fatir. Inilah rahmat Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Dan dalam hadis yang sahih iaitu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kelebihan orang jadi orang Islam, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala wik kita. Mari kita tahu kata Tuhan wik apa kita. Jangan makna kata kita sekadar jadi orang Islam pesing bakar saja, itu bukan Islam pesing ni. Islam pesing mana tengok. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih Nabi supah wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana aku duduk dalam milik Tuhan. Lagu mana? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin. Tidaklah, tengah malam hadis ni, tidaklah tipu seseorang hamba yang mukmin, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada penat, daripada susah, daripada berasa hati, daripada rusing, daripada serabut, illa kaffarallahu anhu biha min khatayahu. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dengan sebab perkara itu berlaku di diri seseorang mukmin tadi itu, kejahatan dan kejahatan, kesalahan yang dikerjakan oleh orang yang mukmin tadi. Hingga mana? Hatta syaukati yusyaquha, sehingga kena duri di kaki, di tangan, di mana dalam anggota seseorang yang beriman, tu pun dah sawi. Makna kata kita ni sebagai orang beriman ni bukan sekadar Tuhan, kita beriman Tuhan tak ada wi gapo dak, itu upah Tuhan dah tu terhadap kita. Seolah Tuhan upah kita, Tuhan jamin kita, Tuhan nak angkat darajat kita, Tuhan nak memuliakan kita. Tapi hakikat ni ghalib manusia sikit, ghalib ke manusia yang sikit saja yang khabar. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit manusia yang boleh nak faham apa Allah Subhanahu Wa Taala raya. Sikit ni pun inilah mereka yang jadi tiang bagi langit. Sebab langit ni tak runtuh turun mari, tak berlaku lagi hari kiamat. Moga sebab ada puak-puak hadap kenal Tuhan, senantiasa dak ibadat kepada Allah, senantiasa dak mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dengan sebab itulah dunia ni boleh dak ada lagi sampai ke masa yang kita boleh dak tengok ni. Itu makna setengah daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat tahu. Sikit lagi daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir tadi itu, Tuhan Nabi royak gapo kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi royak kata perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil dah tindakan di dunia ni, ambil dah tindakan di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala bersangat rahmat daripada Tuhan nak mengseksa pula sekali lagi. Allahu Akbar. Lah mana? Orang ni kena bala dah masa duduk dunia. Orang ni kena bala dah duduk dalam dunia. InsyaAllah dengan bala tu sudah dah dia. Tuhan tak ambil wak kira dah satu lagi. Ini satu hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi rayak melalui Nabi kita, melalui Sayyidina Ali dan melalui tok guru kita, iaitu tokoh ulama kita lah, tok guru kita sini iaitu Imam Ibn Abi Hatim, dan Imam Ibn Katsir bawa datang dalam tafsir dia. Boleh kita faham. Boleh kita faham, boleh kita reti. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala apung di dunia ni Tuhan apung widah. Tuhan tak ambil salah dah. Nascaya Allah Subhanahu Wa Taala taklah Tuhan nak kira pula di hari akhirat esok. Tuhan apung dah bagi dia dalam dunia ni, mana Tuhan tak ambil salah dengan dia. Tak saya tulis mula lagi. Maka akhirat esok pun lepas daripada tu. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala banyak kepada kita. Banyak sekali kepada kita. Itu satu hadis. Dan seterusnya ada hadis lagi daripada Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kata,
Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal dengan sanad yang hasan. Nabi katakan, ma min syai'in, tidak ada satu perkara yusibul mu'mina fi jasadihi, tidak ada satu perkara pun yang tipu diri seseorang mukmin di jasad dia tu. Jasad orang mukmin tak ada tipu. Tipu apa? Yu'zihi, benda yang menyakiti dia. Sama ada menyakiti hissi ataupun menyakiti maknawi. Tak kira. Menyakiti hissi lagu mana? Kena tu, kena ning tu, gini. Ada belaka lah. Minta Tuhan selamatlah kita. Hak maknawi lagu mana? Nya sakit kepalanya, serabuknya, rusingnya, rasa takutnya, berasa ada belaka lah menyakiti hati tu. Nampak je tak? Illa kaffarallahu anhu bihi min sayyiatihi. Malaikat Allah Ta'ala ampunkan dengan sebab tadi itu daripada seorang mukmin itu, daripada kesalahan dia. Allahu Akbar. Mana kata benda-benda lagu ni kita tahulah. Tak usah duk nyupah lah. Sebab tu apabila kita kena gapo benda yang kita rasa tak suka, kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Ghafarallah, Allahumma ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita kata tu. Kita calon diri kita. Apabila kena coba kita sabar lalu. Innamas sabru fi sadmatil ula, kita berlaku lalu dah. Kena selalu. Dan kita ingat kata alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Kerana benda tu tak akan berlaku kena di atas kita. Malaikat apa ya Allah Subhanahu wa taala tahu kata benda tu nak berlaku dengan kita. Sebab itulah yang berlaku dengan asbab tu, asbab ni. Tetapi kita tak kena saja benda tu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nak apung kepada kita berbagai-bagai bentuk. Apung dosa akak darajat. Apung dosa akak darajat. Panak gapo lagi. Sebab tu hei manusia, hei saudara, jangan kita jadi calonkan kita sebagai orang zalim. Jangan kita calon diri kita sebagai orang yang tak nak tunjuk kebaikan kita. Masa senang kita ada, masa susah kita lari. Jangan jadi gitu. Ini Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murih. Jangan jadikan orang yang salbiyat. Gapo mana salbiyat? Mana kata tak ada mikir yang jadi buka. Pemikiran katuk. Jangan. Sebab orang lagu ni dia tak boleh nak memajukan diri dia dan masyarakat umat Islam tak. Dan jangan jadi kita orang yang lemah semangat. Kena ada semangat yang tinggi, kena ada semangat yang atas. Dan hendaklah kita jangan calonkan diri kita orang yang lupa budi bahasa. Kena ingat, kena terima kasih kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kelebihan, bagikan nikmat kepada kita melalui jalan dia. Kerana orang tak syukur kepada manusia perkara yang mereka itu buat baik, maka Tuhan pun tak syukur terhadap kita. Tuhan tak kasih pada kita, Tuhan tak redha kita. Apabila Tuhan tak redha kita, Tuhan tak kasih kita, Tuhan itu tak merahmatikan kita. Adalah ilmu setara mana penuh langit pun tak ada senang dalam hidup. Adalah kaya setara mana harta, tak ada senang dalam hidup. Adalah anak pinak setara mana banyak, tak ada senang dalam hidup. Dengan sebab apa? Sebab perbuatan kita buat tadi itu adalah perbuatan yang menyebabkan musibah akan tipu akan kita. Itu makna kata bima kasabat aidikum. Itu makna bima kasabat aidikum. Dengan sebab itu inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan nak rakyatkan kepada kita supaya kita itu boleh menyelamatkan diri kita, anak cucu kita dan orang-orang yang duduk wahai Tuhan kita supaya kita dapat selamat belaka. Dan kita akan masuk pula ayat ke-31 pada hisah yang lagi akan datang insya-Allah taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Bagaimana pula perhubungan ayat ni dengan ayat hak atas, dan dia itu beri pengajaran kepada kita tu gapo gatik, kita nak amal lagu mana gatik dalam hidup. Tengok insya-Allah taala apabila sampai masa dia biiznillah kita akan kupah dengan kehendak Tuhan, izinnya Tuhan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
pada pagi yang mulia ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan kita daripada bala petaka dan akadlah kita daripada benda-benda yang jadi benda tak molek tadi itu daripada diri kita, supaya kita itu dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Dan janganlah kita terlupa semua orang kita ni berta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas, iaitu di atas kebaikan, di atas kebajikan, dengan kita mendoakan kepada majlis kita bersama-sama supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala petaka, daripada fitnah, daripada tu, daripada ni. Bantulah pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda kita, supaya kita dapat jaya di dunia dan di akhirat nanti bersama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.